Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan terima kasih kepada Bonda Ummu kerana telah menghuraikan mengapa Wasilah pada waktu ini adalah seorang wanita. Satu huraian yang sangat jelas kepada kita semua. Dan memang peranan wanita ataupun wasilah seorang wanita yang dipikul sekarang ialah Bonda Ummu itu sendiri. Yang mana kita telah bersama-sama dengan Bonda Ummu dan telah melihat seluruh aspek tentang keupayaan Bonda Ummu, tentang kebolehannya, tentang penghayatan Bonda Ummu terhadap minda Abuya, terhadap apa yang sebenarnya yang perlu dipahami terhadap Abuya. Sebab Abuya adalah merupakan orang Tuhan, putra Bani Tamim yang tugasnya adalah sangat berat untuk nak membangunkan Islam, menyediakan tapak kebangkitan Islam kali kedua, dan dalam masa yang sama untuk memilih ataupun mencari-cari pengikut-pengikut ataupun disebut ikhwan itu sendiri. Kita tengok di sepanjang perjalanan jemaah yang dibawa oleh Abuya ini, terutama bila mana mula Bonda Ummu bersama dengan Abuya, berkahwin dengan Abuya, dia terus saja berperanan. Dan memang kita tengok di sepanjang penyongan ini, Abuya memang sentiasa membawa Ummu. Memang Ummu kita nampak dilihat Abuya sangat memberikan berbagai-bagai tugas dan tanggungjawab pada Bonda Ummu. Di antaranya yang paling sangat kita dapat lihat iaitu dalam bidang penulisan, yang mana Abuya telah mencubakannya kepada ramai pemimpin-pemimpin lain, terutama yang lelaki, tapi memang sangat tak mampu ataupun sangat tidak dapat mencapai yang dikehendaki oleh Abuya, sama dari sudut lahiriah, lebih-lebih lagi rohnya. Tapi Bonda Ummu memang, bila memang Abuya pernah sebut tulisan ataupun hasil-hasil karangan ataupun penulisan yang dibuat oleh Bonda Ummu terhadap menghuraikan minda Abuya, sangat menepati lahiriahnya dan rohnya. Minda-mindanya, maksud-maksudnya, dan begitu juga susunan ayatnya sangat menepati yang dikehendaki oleh Abuya. Dan kita tengok lagi, memang ke mana saja Abuya pergi, Abuya akan sentiasa membawa Ummu, dan memang Abuya kedepankan Ummu. Memang kita tengok memang Bonda Ummu ni sebenarnya memang Abuya persiapkan. Malah kami sangat meyakini bukan Abuya saja yang mempersiapkan Bonda Ummu ni, malah di belakangnya Sayyidi Rasulullah sendiri. Sebab itu kita tengok dipilihnya wasilah yang rupanya tugasnya Bonda Ummu ni yang terpaksa menggalas tugas seorang wasilah di waktu Abuya gaib, dipilih daripada seorang yang mempunyai watak sebagian sebagai ibu itulah. Walaupun seorang wanita, tapi wataknya watak yang tegas, yang kuat, yang bukan seperti watak wanita biasa yang lemah, yang mudah saja kalah terhadap bila berhadapan dengan musuh. Tapi begitulah watak Ummu yang kita tengok telah berhadapan dengan berbagai-bagai bentuk musuh. Sama ada musuh di dalam jemaah, musuh di dalam keluarga, begitu juga musuh di luar. Dan ini sangat kita dapat lihat dalam mempersiapkan Ummu ni. Dan Ummu telah banyak kali sebenarnya diuji oleh Abuya, dan dia melepasinya. Memang Abuya akan buatkan berbagai-bagai ujian lah, seperti yang disebut oleh Bonda Ummu. Dan semuanya ini sebenarnya sangat-sangat kita fahami. Malah kebanyakan ahli-ahli jemaah sangat faham. Tapi yang kami kesali ni, yang kita sedihkan ni, bagaimana Tok Hashim
yang merupakan adik ipar kepada Bonda Mujah, berada dalam keluarga, malah sama-sama berjuang dalam Arkam lagi dan Rofakak, dan sekarang bersama-sama Bonda Umu di dalam era gaibnya ini, boleh bertukar. Bagaimana sebenarnya Tok Hashim dengan tim geng bolanya tak nampak kebenaran ini, sedangkan orang lain semua nampak. Bukan setakat kita yang berada dalam jemaah ni saja, malah orang luar pun nampak kebesaran Umu ni, kehebatan Umu, yang memang Umu ni memang dipimpin oleh Rasulullah, oleh Saidi dan Abuya. Dan terutama di waktu ini, dalam era gaib ini, yang mana bila Abuya gaib, ataupun di waktu itu kita ingat Abuya mati, Bonda Umu lah yang memanggil bot-bot dan ibu-ibu dan menerangkannya, yang menyatakan Abuya itu gaib dengan 10 hujah yang kuat. Malah sebenarnya kita yang dah bersama dengan Abuya dalam perjuangan ini dan sama-sama menghayati minda Abuya, dan Abuya bawa kita berjuang buat berbagai-bagai perkara, amal wirid dan sebagainya. Sebenarnya hati dan perasaan kita, roh kita ni sebenarnya memang Abuya dah setkan, dah Abuya aturkan hati kita selaras sebenarnya. Sebab itu di waktu Abuya meninggal waktu itu, kita tak menjerit, kita tak mengarung, sebab kita faham ini ada satu benda besar. Sebenarnya hati kita dah faham dah. Cuma Bonda Umu sebab nak menjelaskan lagi, membawa 10 poin yang cukup kuat, yang cukup segar sehingga kita rasa puas. Dan malah saya rasa Tok Hashim sendirilah yang sebenarnya memperjelaskan kita sangat puas bila mendapatkan hujah-hujah Abuya itu gaib daripada Bonda Umu. Kan Bonda Umu yang dipilih, kan Bonda Umu tanpa siapa pilih, dia terpilih untuk nak menjelaskan ini semua, dan semua kita setuju. Tapi mengapa setelah 2 tahun? Dan sepatutnya pada kami, setelah 2 tahun ni, kita semakin diperjelaskan, semakin yakin Bonda Umu membawa perjuangan ini ke era Haramain, yang mungkin sebilangan pada kita ada yang tertanya-tanya, tapi sekarang semakin yakin. Sebab Bonda Umu kata, Rasulullah sebut kita akan berjaya, kita akan selamat bila berada di Haramain. Dan ini terbukti. Takkan kita tak dengar dalam sepanjang program PR, kalau sekarang ini kita sudah sampai PR ke-55, maknanya Abuya gaib di PR ketiga, maknanya 52 PR di waktu Abuya gaib. Dan kita sangat dapat melihat jawapan demi jawapan, iaitu jemaah ini semakin berkembang, dan beradanya di Haramain ini kita menampak berbagai-bagai kemenangan. Benda keajaiban-keajaiban berlaku. Jadi pada saya, yang mereka, terutamanya tim geng bola dan termasuk Datuk Hashim sendiri, yang mana sangat meragui, malah menolak Bonda Umu. Dan kita tengok dalam hal ini mereka sebenarnya berdolak-dalik. Kejap yakin kepada Umu, tapi apa yang dia lakukan sangat menjelaskan tak yakin Bonda Umu. Ini saja sudah menjelaskan kepada kami yang mana Tok Hashim dan geng bola sebenarnya memang kumpulan pecisan, ataupun kumpulan yang sedikit yang memang tak mampu untuk nak bersama dalam perjuangan ini. Yang memang Abuya selalu ingatkan kepada kita, tapisan demi tapisan, demi tapisan demi tapisan. Jadi kalau beginilah sikap, kalau beginilah tim geng bola ini bertindak, yang mana kita semua sangat kenal lah mereka-mereka yang bersama Tok Hashim dan tim geng bola ni. Dan saya rasa adalah mereka ni sedang mengambil satu risiko yang sungguh mencemaskan, iaitu memilih untuk tidak bersama dalam jemaah ini, malah menentang jemaah ini, malah mengumpulkan
timnya untuk nak merampas jemaah ini. Yang kononnya mereka lah sebenarnya jemaah kebenaran itu. Sedangkan kita tahu, kita sangat dapat lihat mereka bukan berada jalan kebenaran, mailan kesesatan. Terkeluar daripada arus perdana jemaah ini. Perjalanan utama dalam jemaah ini. Sebab dalam jemaah ini kita tengok bermula daripada malah daripada dalam Saidi lagi. Saidi pergi ke Abuya dan Abuya masuk era demi era. Memang semua orang tak setuju. Semua orang tak memahaminya, tapi dia tetap terus berjalan dan memasuki era ghaib. Dan bila era ghaib dilantik umum, bukan dilantik, dia macam Abuya lah. Abuya bukan ada siapa-siapa lantik. Dia secara roh, secara begitu Abuya lah naik. Bila Abuya ghaib, umur lah yang naik. Ini yang diatur oleh Rasulullah dan Saidi. Kita bukan dalam jemaah persatuan kena dilantik-lantik, kena mengundi, tak ada. Ini dah begitulah Tuhan jadikan. Hati-hati kita semua memahami, semua setuju bila bonda umur ke hadapan. Dan umur perjelaskan kali umur ke hadapan itu bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai wasilah. Dan ini sebenarnya kita sama-sama dah terima. Tok Hashim pun dah terima, malah geng mula semua dah terima. Tapi ini adalah tidak lain tidak bukan adalah kerana seperti yang bonda umur sebut, betul, bila kita tak benar-benar berjuang, menghati perjuangan ini lillahi ta'ala kerana Allah. Tidak ada kerana lain lagi. Kerana pribadi ataupun kerana sedikit kesenangan dunia. Ini yang menyebabkan kita tersasar daripada perjuangan ini. Sebab dalam perjuangan ini, ujian demi ujian semakin berat, semakin halus. Tak ada seorang pun boleh tipu. Tak ada seorang pun boleh menyuruh apa yang berada dalam hatinya, melainkan akan dibongkar. Mau tak mau, bersedia atau tak sedia, ujian yang mendatang ini memang akan begitu. Dan ini terbukti. Siapa sangka Tok Hashim boleh gagal dalam ujian ini? Siapa sangka? Tapi bila Abuya tahu, RSA tahu, bonda umum pun tahu sebenarnya. Dan malah Syekh Fahrul pun tahu. Bila dikongsikan dengan kami apa sebenarnya yang sedang berlaku kepada Tok Hashim. Dan inilah terbongkar dan terselahlah ke hadapan mata kita. Jadi kami sangat berharaplah supaya dengan penjelasan, dengan perkongsian ini, moga-moga terketuklah pintu hati, tersedarlah. Sebab janganlah, contoh dah banyak dah. Contoh dah banyak. Nak menentang pasti akan gagal. Pasti akan gagal. Marilah kita bersama-sama memperkuatkan seperti dulu balik. Dan jemaah ini tetap akan terus dan tetap akan menuju jalan kemenangan dengan atau tanpa tuan-tuan semua. Sekian dahulu yang dapat saya kongsikan. Wallahi Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.